surah Kahfi ayat 1 hingga 10. Kita akan baca surah Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيدي المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ngurusi Fadil Ustaz Abdul Hadi, muslimin muslimat seterusnya, siswa-siswi yang dirahmati Allah sekalian. Dajjal campur Imam Mahdi, campur Freemason, Illuminati, lebih kurang 12 jam. Saya sesak nafas nak cakap kan, sebab panjang sangat. Campur dia campur pula tajuk tu. Kita cakap yang mana yang Allah ilham lah, yang mudah.
Hari ni dah 1400, tahun ni 1437 Hijrah. Bermaksud 1437 tahun yang lalu Nabi berhijrah. Nabi wafat lebih kurang tahun 11 Hijrah. Senang faham, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat lebih kurang 1400 tahun lebih kurang yang lalu. Bukan 10, bukan 100, bukan 300, 1400. Lama, panjang tempoh Rasul terakhir dan juga zaman kita hidup pada malam ini. Bermaksudnya ialah usia bumi ini bukan bumi ini saja, sekali dengan planet-planet lain, alam ni usia dia sudah berada pada penghujung kepada penghujung usia. Semua yang Allah cipta dalam dunia ni akan habis, hilang dan sebagainya hancur. Pluto, matahari, bulan, bintang, gunung, bumi, semua. Kemudian ada padang mahsyar. Selepas semua orang selesai di padang mahsyar, sampai habis, semua orang masuk syurga, masuk neraka, padang mahsyar pun tak ada dah. Kronologi dia, padang mahsyar pun akan disimpan oleh Allah SWT. Tak ada. Kita akan melihat mahsyar sekali je. Bila tuan-tuan pergi umrah, orang bawa pergi berjalan ke padang Arafah. Arafah kalau bukan musim haji, habis Dzulqa'dah, musim haji habis Dzulqa'dah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, pergi Arafah sunyi, senyap, sunyi, lengang, kosong. Sebab Arafah guna sekali je setahun, itu tak guna lah. Nampak macam kubur, rosak, sebagainya. Mahsyar sama. Mahsyar ni sekarang ni belum ada. Kalau orang tanya, Dajjal ada lagi Ustaz? Ada dah. Tak masuk cerita Dajjal lagi ni, baru duduk layar. Dia lama 12 jam kan. Kalau tuan-tuan tanya, Dajjal ada lagi? Ada dah. Duk ada dah. Dia sudah ada, sudah wujud, sudah diciptakan. Syurga ada dah. Saat saya bercakap malam ini, neraka sudah pun tersergam, tak indah lah, gelap. Sirat, titi sirat ada dah. Satu benda antara i'tiqad yang perlu, yang mesti kita beriman ialah mahsyar. Mahsyar belum ada. Dia lain sikit, dia belum diciptakan. Selepas malaikat Israfil tiup sangkakala yang kedua, semua makhluk bernyawa, bukan orang sahaja, semua makhluk yang pernah ada nyawa akan dikembalikan ruh, dan nyawa itu bangkit menuju ke mahsyar. Manusia, jin, binatang, malaikat. Betapa luasnya mahsyar. Tadi Ustaz Adi bisik, Ustaz selit sikit pasal mahsyar, saya pun membeliakkan mata saya. 12 campur 3 jam. Ni satu penyiksaan.
Dia sebut selit mahsyar. Dia kata, oh, hak ni pun 12 jam nak habis ke rumpah esok. Esok ada kelas tak? Tak apa, kita duduk sini lah. 8 esok tak boleh. Tak mana nak boleh selit mahsyar lagi. Jadi mahsyar ni, lepas pada semua bangkit yang bernyawa dikembalikan rohnya, waktu tu Allah sudah pun menyiapkan mahsyar sebelum tiupan sangkakala yang kedua. Saya silap, bukan selepas tiupan sangkakala, sebelum sangkakala yang kedua ditiup dan selepas sangkakala yang pertama ditiup. Dalam tempoh itu Allah mempersiapkan mahsyar. Siap, luar tuan. 1 bilion orang nak berdiri, 1 bilion nak berdiri di sebuah padang. Sana padang 1 bilion. 1 bilion orang manusia hari ini 2016, manusia hari ini ada 7 bilion. 7 bilion. Subhanallah. Kemudian selepas mahsyar pun digulung oleh Allah, habis manusia paling akhir pun dah langkah kaki masuk syurga, masuk neraka. Ketika itu di dalam alam ini hanya ada 2 negeri. Negeri pertama namanya syurga, negeri kedua namanya neraka. Tidak ada warga negara yang ketiga. Kalau masuk syurga tidak akan keluar sampai bila-bila. Akan tetapi kalau masuk neraka ada 2 keadaan. Sama ada dia Islam tapi banyak buat maksiat, nama dia Iqbal, nama dia Hakim, nama dia Maisarah, tapi dia tak sembahyang. Dia Islam, maka dia masuk setelah disiksa berapa hari? Mana ada disiksa 3 hari. Setelah disiksa puluh ribu tahun, ratus ribu tahun, jutaan tahun, dia akan dikeluarkan. Keluar, masuk syurga. Habis. Kemudian habis. Setelah kesemua orang-orang beriman ataupun Muslim yang melakukan maksiat dikeluarkan daripada syurga, habis semua mereka ni, Allah tak keluar dah. Allah tidak akan keluarkan lagi penghuni neraka, kerana yang ada di dalam itu adalah mereka yang akan kekal selama-lamanya. Saya jumpa satu orang, dia kerja di kilang kayu, arang, buat arang. Maka tempat pembakar dia bukan besar meja ni. Tempat pembakar dia, pintu dia tinggi, dia kurang masjid ni lah. Kira setiap hari akan ada pekerja masuk dalam tempat pembakar arang ni, kena pergi bersih. Boleh masuk orang dalam tempat bakar kilang, masuk dalam kawasan bakar ni, kena pergi bersihkan. Sebab sekali nak pergi api naik dengan elok. Hamba Allah ni dia masuk, dia main awal, orang tak tahu dia duduk dalam tu. Kawan dia main buka api. Sempat lari keluar selamat, akan tetapi daripada hujung rambut sampai hujung kaki semua melecong. Berapa saat dah kena. Yang tu bukan api neraka, api bakar arang, iaitu 69 kali lebih ringan daripada api neraka. Selama berbulan duduk atas katil di hospital, tak boleh gerak, kulit menggelembung dalam ada yang bisa. Setiap kali ayam bisa penuh kena buang, dan setiap kali buang ayam bisa tu seolah-olah salin kulit baru. Dan setiap kali jururawat mai basuh, dia akan mati semua jururawat, termasuk jururawat jalan jauh-jauh pun, sebab terlalu sakit. 5 saat
Kalau sehari bila saya pergi dulu mandi air panas di Ulu Lengong ke Lembu kan nak nampak kat pergi malam bereja kan tak apa pergi lah lepas bawa Ulu Lembung dulu sebelum dia buat hak bambu tu lah kolam bambu tak apa panas hak dulu panas dia naik turun orang lain tak apa berani turun, kita turun sikit bila duduk di tengah kita bayangkan air tu menenggelamkan kita lepas tu penuh dengan dinding nak ikutlah waktu tu rasa betapa tersiksanya kadang duduk di dalam neraka yang telah pun diciptakan oleh Allah yang sifatnya seperti mana lubang gaung yang terlalu jauh mendalam tak boleh keluar panas duduk situ panas apatah lagi pula orang-orang yang telah pun dicop bila masuk dalam neraka malaikat cop di tangan dia malaikat cop di dahinya kekal di dalam neraka khalidan mukhalladan fiha kekal kepada siapa lagi harapan dia nak keluar daripada neraka tuan tajuk malam ni saya nak bagi tahu berita sedih kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup sampai kepada malam ini ialah kita akan diuji oleh Allah dengan satu fitnah yang ditakuti dan dirisaukan oleh semua Nabi dan Rasul. Fitnah itu belum berlaku sehingga malam ini nama fitnah itu ialah fitnah Dajjal. Hak ni berita buruk untuk semua umat Nabi Muhammad yang masih hidup, berita paling buruk. Kerana bila Dajjal keluar, bukanlah yang kita takutkan ialah kemewahan yang dia bawa. Bila Dajjal keluar, bukanlah yang kita takutkan sihirnya yang boleh menghidupkan orang mati. Bila Dajjal keluar, bukanlah yang kita takutkan apabila dia boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tetapi yang paling kita takut ialah apabila Dajjal keluar, ialah dia akan mengkafirkan sebahagian besar daripada umat Islam yang ada di atas muka bumi Allah. Dia akan mengkafirkan. Ustaz, kafir hak CP-CP ke hak macam mana, hak macam dia tak kafir hak CP-CP ke hak terang-terang Ustaz? Kafir secara terang-terangan iaitu dengan menyebut Dajjal Tuhan kami. Bila Dajjal lalu, dia akan sebut tu Tuhan kami. Tuhan kami sampai dah. Habis Islam kita. Dengan sebab tu malam ni kita akan urai secara ringkas lah. Secara ringkas nak campur macam mana ni Dajjal dengan Imam Mahdi apa semua ni, dengan Mahsyar, dengan Illuminati, dengan Freemason ni. Saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memandu pertuturan dan hati saya. Bila Rasulullah dihantar, Rasulullah adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Nabi dan Rasul yang terakhir sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya selepas ini berapa orang Rasul lagi akan dihantar? Jawapannya kosong. Selepas Rasulullah wafat, berapa orang Nabi yang akan diutuskan? Jawapannya kosong. Selepas kewafatan Rasulullah, ada berapa umat lagi yang akan hidup? Jawapannya sudah tidak ada lagi umat. Umat ini yang terakhir. Kalaulah zaman
itu diibaratkan kepada meja ini daripada hujung sini ke sini. Nabi Adam diutuskan di sini dan Nabi Muhammad diutuskan di sini. Kalaulah usia dunia ini diibaratkan ataupun dianalogikan kepada panjang meja ini, maka ketika Nabi diutuskan, kita duduk di sini, ujung sikit. Kemudian kiamat, di sini kiamat. Kita dah duduk di ujung ni dan Nabi telah pun wafat. Sebelum Nabi wafat, Nabi sebut kepada seorang sahabat yang namanya Hudzaifah bin Yaman. Nabi kata, wahai Hudzaifah, aku ni akhir dan kalian umat terakhir. Kiamat pasti disaksikan oleh kita, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurun mana? Wallahu a'lam. Hari ini kita hidup pada kurun ke-15, tahun 1437 dikira oleh ulama sejarah Islam sebagai kurun ke-15. Nabi wafat pada tahun 11 Hijrah, malam ni 1437 Hijrah. 100 tahun pertama kiamat tak berlaku, 200 tak berlaku, 3, 4, 5, 6, 7, 800, 900, 1000 kiamat tak berlaku. 1100, 1200, 1300 kiamat tak berlaku. Sampai hari ni nak masuk 1500. Kedudukan kita di mana? Maka Nabi pun cerita cara ringkas, kata Rasulullah, ada 5 fasa yang umat aku akan tempuh. Siapa selalu tengok ceramah saya dalam YouTube, dia tahu maklumat ni banyak sangat dah. Ada 5 fasa umat aku akan tempuh sebelum berlaku kiamat. Fasa pertama, kata Nabi, kalian akan diperintah dalam zaman kenabian, tempoh kenabian. Kemudian tempoh kenabian itu akan berakhir, diangkat oleh Allah, digantikan dengan tempoh yang kedua. Hadis ni sahih dalam Musnad Imam Ahmad, diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman. Habis tempoh kenabian, kalian akan diperintah oleh Khulafa Ar-Rasyidun. Selama mana yang Allah kendaki, kemudian Allah akan angkat tempoh pemerintahan ini, ganti yang lain. Tuan-tuan, waktu Nabi sebut hadis ni, Nabi wafat belum? Belum. Tetapi mukjizat Rasulullah, dia bagi tahu kat kita fasa-fasa yang umat Nabi Muhammad akan tempuh, akan lihat sebelum kiamat. Kita duduk yang mana? Nombor 5 ni kita duduk yang mana? Pakat tengok. Yang pertama, fasa kenabian. Setelah habis fasa kenabian, Allah angkat. Nabi kata, hampa akan tengok umat Islam akan dipimpin pada zaman khilafah Rashidah. Nabi sebut nama Khulafa Rashidun itu adalah datang daripada mulut Nabi SAW. Berapa orang Khulafa Rashidun? 4. Nabi tak sebut 4, Nabi sebut tengok. Sahabat-sahabat yang hafal hadis ni, yang dengar hadis ni, dia perhati perjalanan ini. Dia tengok parti, oh 4 orang. Kata Rasulullah, setelah Allah angkat yang kedua ini, selesai khilafatul rasyidah, kalian akan melihat bahawasanya ketika itu umat Islam akan dipimpin mulkan aqan, raja-raja yang menggigit. Umat Islam akan dipimpin oleh pemerintah-pemerintah yang diketuai oleh raja, presiden yang menggigit. Apa maksudnya? Sebahagian ulama hadis kata menggigit ni maksudnya
mereka mewariskan pemerintahan mereka kepada ahli keluarga mereka. Jadi lepas meninggal Sayyidina Ali, wafat syahid, Khulafaur Rasyidin berakhir, siapa perintah umat Islam? Kerajaan Umayyah. Kerajaan Umayyah ni berpusat bukan lagi di Madinah tetapi di Syria, Dimashq. Pada waktu pemerintahan Khulafaur Rasyidun, peralihan jawatan berlaku hasil daripada syura, keputusan syura. Dia bukan monarki. Bila Sayyidina Ali mati syahid, pemerintahan umat Islam berpindah pada stage yang ketiga, iaitulah yang Nabi sebut mulkan amal, yang gigit, iaitu mereka menjadi presiden umat Islam, Amirul Mukminin kepada umat Islam. Kemudian dekat-dekat nak mati, mereka akan bagi tahu, selepas ni presiden umat Islam dia ni, anak dia. Kerajaan Umayyah, Abbasiyah dan Uthmaniyah di Turki, ketiga-tiga kerajaan ini cara pewarisan mereka ialah dengan diwarisi oleh ahli keluarga. Kalau bukan anak, anak menakan. Bukan anak menakan, pakcik dan sebagainya. Nabi sebut dah, Nabi sebut. Pakat perhati duk tak mana. Kemudian kata Nabi, bila berakhir yang ketiga ni, kalian akan melihat ni, bila berakhir yang nombor 3 ni, pemerintah Islam yang bagi cara waris, Nabi sebut yang keempat, maka masuk fasa umat Islam diperintah mulkan jabriyah, iaitu raja-raja yang zalim dan ganas. Zalim, jahat. Sehinggalah Allah kehendaki fasa yang keempat ni. Nabi kata fasa yang keempat, kalian akan melihat betapa sukarnya untuk mencari presiden atau perdana menteri ataupun pemimpin umat Islam yang adil. Pada masa zaman keempat itu, umat Islam akan diperintah oleh pemimpin-pemimpin yang sangat zalim. Nabi sebut. Kemudian kata Rasulullah, mereka ini juga akan berakhir. Kalian ataupun umat Islam, setelah mana pemimpin-pemimpin zalim ini berakhir pemerintahan mereka, ketika itu kalian akan melihat fasa yang terakhir sebelum jadinya kiamat. Pemerintahan akan kembali ala minhajin nubuwah. Ini best. Pemerintahan umat Islam, keseluruhan umat Islam yang berada di atas muka bumi Allah ini akan dipimpin oleh kerajaan yang menggunakan pendekatan an-nubuwah, pendekatan kenabian, ikut manhaj Nabi, ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah. Yang kelima. Kita duduk tahu mana? Kita ni. Tak ni. Pemerintahan iaitu seorang presiden Islam yang hanya seorang saja. Ketika itu negara Islam menjadi satu, pemerintahnya menjadi satu, kesemua umat Islam berada di bawah satu naungan dan pemerintahan. Ni waktu ni. Zaman itu ialah, tak ada khilaf, zaman itu ialah zaman ketika Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam memimpin muka bumi ini. Kalau Nabi Isa dan Imam Mahdi main Malaysia, dia akan lalu tengok. Orang kata, hadha UiTM. Oh, UiTM. So main pergi kuliah, duduk depan Imam Mahdi. Kita teringat balik, ni realiti. Contoh yang saya buat tadi, seandainya kita sempat berada pada zaman itu, dan kalau kedua-dua tokoh ini main tempat kita, kita akan tengok mereka berdua
Jalan tak mana habis, bawa pergi ronda disco. Tak tu je yang kita reti pun. Subhanallah. Sagi kita akan cerita dia punya perjalanan nak pergi kepada pemerintahan tu bukan senang, jauh dan sangat berliku. Seronok berada di samping Imam Mahdi dan Nabi Isa. Memang seronok. Kerana ketika itu indeks jenayah adalah 0%. Letaklah emas kita tak saja-saja tak di luar. Kita susun cincin emas kita depan dom kita, tak saja tak ada. Selepas setahun cincin emas itu tidak akan hilang, dia akan duduk di situ je. Memang seronok berada pada zaman Nabi Isa dan Imam Mahdi duduk kanan dan kiri kita, kerana semua binatang tidak lagi berbisa dan tidak lagi ganas ketika itu. Baik, betul ke Ustaz? Itu kata panjang cerita ni. Rahmat Allah ketika itu, sehingga Nabi kata Allah tidak akan membiarkan langit untuk menahan setitis pun airnya, dan ketika itu Allah tidak akan membiarkan bumi menahan sebiji pun tanaman-tanamannya. Semua keluar, semua dipersilakan keluar. Hujan air silakan keluar. Subhanallah. Tapi nak sampai zaman tu ni, nombor 5 tak sah. Nak sampai zaman ni, tuan-tuan, apa yang duk ada di tengah ni? Mau tengok ni, tengah ni. Ni yang keempat, hak kita duduk hari ni. Yang ni hak last, tak dapat lagi. Tuan-tuan, apa ada di tengah ni? Jawapan dia, yang duduk di tengah ni ialah pertama namanya Dajjal, yang kedua namanya satu peperangan yang tidak pernah disaksikan oleh sejarah ketamadunan manusia. Perang apa Ustaz? Cerita panjang, sejam pula tu. Tu saya tak tahu Nabi yang mana ni, kan kaki pun gede-gede ni. Tak tahu Nabi yang mana. Banyak benda kita nak kongsi. Ni nak lepaskan Dajjal ni. Dajjal ni dia lelaki, manusia. Dia bukan jin, dia tak ada sayap, dia tak ada ekor. Jangan duk bayang lah. Saya tengok gambar Lucifer, kata ni ikut Dajjal. Lucifer bukan Dajjal. Lucifer adalah nama syaitan yang disembah oleh Freemason dan anggota-anggota Illuminati pada hari ini. Mereka menyembah syaitan. Dengan sebab tu tidak ada lagi Kristian dan Yahudi hari ini, sebenarnya tak ada. Pop di Vatican City itu juga adalah seorang yang Antichrist, yang menggunakan salib terbalik. Dia Antichrist, dia bukan Kristian. Yang tu boleh kaji panjang tu, yang tu bahasa dia. Kaji bukan nampak. Dajjal seorang lelaki pemuda. Nabi kata syabun. Syab ni pemuda, maksudnya umur dia bukan 50, bukan 60. Dan dia adalah seorang manusia, bukan syaitan, bukan jin. Ingat ni, kita hidup zaman tu dah, nak pergi ke zaman tu dah. Bila-bila hari saja boleh berlaku, bila-bila minggu, bila-bila bulan saja boleh gelang satu orang lelaki dia mengaku Dajjal. Tuan-tuan, siswa-siswi sekalian, ingatlah tanda-tanda ni. Kalau ada tanda ni, sungguh dia Dajjal. Setakat ni yang mengaku Imam Mahdi ramai, tapi yang mengaku Dajjal tak ramai. Saya rasa tak ada pun. Adakah saya lah Dajjal? Duk buat seronok mengaku Dajjal, jarang. Mengaku Imam Mahdi banyak.
Ngaku Imam Mahdi banyak. Kenapa? Saya kita tengok. Ngaku Dajjal tak ada. Okey. Orang dia pemuda, dia lelaki, dia bukan malaikat, bukan jin dan bukan syaitan. Dia ni hidup zaman siapa ustaz? Yang tu soalan tak penting. Soalan yang paling penting sehingga malam ini kita mendengar ceramah ini, adakah dia sudah hidup? Jawapannya ya, dia sudah hidup dan tubuh badannya pun sudah matang, dah bersedia. Maklumat yang paling akhir berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Fatimah bintu Qais. Dia yang riwayat hadis ni. Maklumat yang paling terkini hadis itulah, iaitu seorang sahabat Nabi namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari. Hadis ni kalau burai satu persatu 45 minit. Dia 3 muka surat hadis ni. Panjang, saya ringkaskan. Ketika Nabi hidup di Madinah, seorang bernama Tamim ibn Aus Ad-Dari naik kapal dengan 30 orang daripada kabilah Lakhr dan Judhar. Naik kapal. Jangan tanya soalan kata ustaz, Mekah ada laut kah? Ni ada yang berbayang main laut ke mana pula. Di Semenanjung Tanah Arab, bila nama Semenanjung, mestilah laut. Semenanjung Tanah Arab untuk dia macam ni. Dia petak bawah dia tu. Bawah sekali Yaman. Mekah Madinah letak ni. Di sebelah sini Laut Merah. Ada laut. Laut Merah ni bukan tasik, laut yang terbentang luas. Dinamakan Laut Merah sebab bila maghrib dia kena cahaya matahari, dia jadi merah. Yang tu tajuk geografi pula. Lagi tak habis. Kemudian Tamim ni kata, kami naik kapal, saya dan 30 orang yang lain, kesemuanya beragama Kristian. Waktu tu dia tak masuk Islam lagi. Dia pun Kristian, kawan-kawan dia semua Kristian. Waktu tu Kristian, orang kata 90% masih lagi okey. Sampai di tengah laut, tiba-tiba laut bergelora. Kami bertemu dengan ombak yang besar, tinggi. Kapal kami hilang arah tuju dan kami sesat selama 30 hari. Akhirnya kapal kami mendarat di sebuah pulau. Turun guna sampan apa semua, pergi ke pulau. Bila semua dah selesai, kawan pergi hajat apa semua, cari ayam, selesai semua urusan masing-masing, tiba-tiba keluar seekor binatang. Hadis ni Sahih Muslim. Binatang ini lebat bulu badannya sehingga kami tak nampak mana satu kuburnya, mana satu duburnya. Binatang berkaki 4 ni main dekat kami. Ni siapa duk cerita ni? Ni hadis ni siapa duk cerita? Tamim. Bukan Tamin lah, kicap tu. Tamim kicap. Tamim nama sahabat. Dia yang duk cerita ni. Waktu kami duduk rehat di tepi pantai, adalah berjauh sikit, keluar binatang ni berkaki 4 main kat kami. Binatang ni cakap, man antum, hampa ni siapa? Tuan-tuan bayang lembu, dia main-main, dia kata siapa dia lah, hampa. Kita buat apa? Kalau saya terjun laut lah, nentang. Bukan kita latih dia ni, dia memang dia tanya ni dengan rejik-rejik mata ni, siapa dia? Tamim dan kawan-kawan dia jawab, kami
pemuda Arab Nasrani datang daripada semenanjung tanah Arab, naik kapal, cerita banyak. Akhirnya tersadai di sini. Mereka ni tanya balik. Ini kata Arab, dia lari tak? Tak lari. Tamim dengan kawan-kawan ni tanya balik, hang ni apa? Wama anti, hang ni benda apa? Datang tu jawab, anal jassasah, nama dia ataupun sifat dia, aku jassasah. Tamim and the gang ni tanya lagi, jassasah ni apa? Datang tu kata, dalam pulau ni ada satu tempat, dia tak jawab jassasah tu apa. Dengan sebab tu para ulama khilaf dengan berbagai pendapat ketika menguraikan apakah binatang itu. Antara yang ulama sebut binatang itu ialah iblis. Iblis. Banyak lagi pendapat lain macam-macam. Datang ni kata, di dalam pulau ni ada satu orang lelaki yang teringin jumpa dengan kalian semua. Jom ikut aku. Sudahlah Tamim dan kawan-kawannya tak lari, mereka ikut pula datang. Ini orang Arab ikut masuk. Kata Tamim, kami pun ikut datang tadi sampailah masuk ke sebuah tempat. Bila masuk ke tempat itu, kami melihat seorang lelaki, rambut yang keriting dan panjang, tubuh badannya besar. Kami tak pernah tengok orang setinggi itu. Kedua-dua tangannya diikat dengan besi yang tebal dan banyak. Tamim buat tangan macam ni, ikat belakang sana. Lepas tu ikat besi. Dan kedua-dua pahanya dirampatkan ke badannya, lalu diikat dengan besi yang banyak, rantai besi yang banyak. Dalam keadaan duduk tersandak ke dinding, tangan duduk macam tu, paha nak ke sini, ikat. Memang ikatan itu ikatan yang membuatkan dia tak boleh bergerak seinci pun. Lelaki itu tanya kepada Tamim dan 30 orang yang lain, kawan-kawan yang lain, hampa siapa? Tamim jawab, kami pemuda Nasrani sekian-sekian, panjang cerita. Sampailah kami tersadai di pulau Tuan, di pulau kamu. Pasal Pak Tamim kata di pulau kamu, sebab pulau tu tak ada manusia ketika itu. Ketika itu saya sebenarnya tu, ketika itu tak ada orang. Memang dia seorang dia duduk di situ. Kemudian lelaki yang diikat teruk tadi tanya 3-4 soalan, saya ringkaskan. Dia tanya, ladang kurma Baisan, macam mana keadaan sekarang? Tamim jawab, buah dia banyak. Laki ni kata, sudah hampir masanya ladang itu satu hari nanti tidak akan mengeluarkan walaupun sebiji buah kurma. Macam mana keadaan Ain Zughar? Dia berkata, Ain Zughar airnya masih banyak. Laki ni kata, sudah hampir masanya Ain Zughar ini tidak akan ada walaupun setitis air. Lelaki ini tanya soalan ketiga, bagaimana keadaan Tasik Tabariyah? Maka Tamim dan kawan-kawan dia jawab, air di Tasik itu masih banyak. Lelaki ini kata, sudah hampir masanya Tasik itu akan kekeringan air. Soalan yang terakhir, apakah Dajjal? Apakah Dajjal pula? Apakah seorang lelaki daripada Arab telah pun keluar? Mereka jawab, ya.
dia mendakwa dirinya Nabi. Setiap kali dia berperang, dia akan memenangi peperangan itu. Laki yang kena ikat tadi jawab, ama inna dzaka khairun lahum an yuti'u. Alangkah baiknya seandainya mereka mentaati lelaki itu. Habis dia tanya 4 soalan. Lelaki itu Nabi kita, Nabi Muhammad waktu itu dah keluar dah, ada dah. Cerita Tamim jumpa dengan pemuda di pulau ini berlaku lebih kurang tahun 3 ataupun tahun 4 Hijrah. 3 ataupun 4 Hijrah. Tamim dia masuk Islam, wallahu alam, saya rasa tahun 5 ataupun 6 ataupun 7 Hijrah. Itu lepas tu lah. Habis 4 soalan ni, Tamim dan kawan-kawannya tanya, hang ni siapa? Dia kata, sebenarnya tak ada siapa yang tahu aku duduk di sini. Hanya hampa saja, kumpulan manusia pertama yang melihat aku. Dan sesungguhnya aku ialah Al-Masih Ad-Dajjal. Yang tu berita paling terkini, Dajjal. Dia memang ada rambutnya keriting, tubuh badannya besar. Ketika menguraikan perkataan akbar, a'zam, para ulama sekali lagi berselisih dengan berbagai pendapat besar mana Dajjal ni. Apa yang pasti, tubuh badan Dajjal besar, lebih besar daripada tubuh manusia biasa. Tak besar sikit, macam-macam lah. No? Ada yang kata ini tidak ada hadis. Ada yang sebut tinggi tu, yang terlupa tanda. Ini. Wallahu a'lam. Dan ada ulama sebut lagi besar. Dia punya binatang tunggangan dia, telinga kanan sampai telinga kiri hingga 60 hasta. Dia naik apa tu? Tahu. Tapi yang penting kita tahu dia laki-laki, tubuh badan dia besar, tinggi. Sebelum Tamim ni keluar, dia kata sesungguhnya sudah hampir masa untuk aku dilepaskan. Aku akan mengelilingi muka bumi ini. Tidak ada tempat, kampung, bandar, lorong, kecuali aku akan sampai ke tempat itu. Terus menyorok lah, Gunung Jerai ke, nak pergi paling ujung Ustaz, nak pergi Kuala Lerang. Ujung kali, Kuala Lerang ujung apa, baru mula Thailand, tahu. Dan dia sebut ni, dia sebut depan Tamim, dia kata tidak ada kampung atau lorong atau kawasan kecuali aku akan sampai dalam tempoh 40 hari, kecuali Mekah dan Taibah. Kedua-dua kampung ataupun bandar ini aku tak boleh masuk. Setiap kali aku cuba masuk, ada malaikat di keliling Mekah, malaikat di keliling Madinah yang lengkap bersenjata akan mengusir aku keluar. Setelah Tamim masuk Islam, dia pergi jumpa Nabi SAW. Hadis cerita ini disebutkan oleh Tamim ibn Aus Ad-Dari kepada Rasulullah. Seusai Tamim cerita, Nabi pun panggil semua sahabat di Madinah. Nabi kata, "Mai berkumpul." Kata Fatimah binti Qais, "Aku salah seorang yang hadir ketika itu." Nabi kata, "Hari ini aku kumpulkan kalian kerana selama ini aku sebut kepada kalian tentang Dajjal, dan hari ini Tamim ibn Aus yang masuk Islam ni, dia ceritakan benda yang sama seperti yang aku sebut kepada kalian selama ini. Dajjal telah pun wujud. Semua sifat yang Tamim sebut telah aku ceritakan kepada kalian selama ini, iaitu Dajjal
Sifat apa Nabi sebut? Satu, dia manusia. Dua, dia pemuda. Tiga, rambutnya kerinting. Empat, tubuh badannya besar. Lima, dia akan hidup selama 40 hari bermula daripada hari dia mengisytiharkan dirinya Tuhan. Contoh, hari ini hari Isnin. Apabila dia keluar di Khurasan ataupun Asfahan, tempat pertama yang Dajjal akan keluar, ada dua riwayat, sama ada Khurasan ataupun Asfahan, kedua-duanya di Iran. Bila dia keluar di sana, di belakang dia sudah ada 70,000 orang pengikut kanannya di kalangan orang-orang Yahudi. Lengkap. Orang kanan lah, dia bukan biasa-biasa, semua pengikut kanan. Ketika itu dia akan mengisytiharkan dirinya Tuhan. Dan bermula daripada dia isytihar dirinya Tuhan, waktu tu tempoh dia hidup ialah 40 hari sahaja. 40 hari. Kita kata 40 hari, kalau di Amerika pun dah 18 jam lah, 16 jam lah, habis itu lah. Sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, laju ke Dajjal ni yang dia nak keliling bumi ni?" Nabi kata, "Laju seperti mana awan yang ditolak oleh angin kencang, kal ghaith istadbarat hurrih." Ingat kan, 40 hari memang singkat, tetapi ada dua benda yang membuatkan Dajjal sempat untuk keliling setiap kampung yang ada dalam alam ni. Yang pertama, kelajuannya seperti awan yang ditolak oleh angin kencang. Siapa? Awan angin kencang ni siapa? Goku lah. Kan laju. Yang tu khayalan. Ada yang realiti punya. Nabi Sulaiman. Angin pergi sana, barat ke timur, timur ke barat. Dajjal kelajuan angin ni, dia naik apa sebenarnya? Wallahu a'lam. Nanti bila dia keluar semua orang tahu. Apakah dia ada kenderaan yang canggih, apakah dia gunakan sihir dia, bukan kenderaan yang canggih, tak tahu. Sebab ke mana saja dia pergi, dia akan bawa pengikut kanannya. Ini yang benda yang Nabi sebut. Kita akan dengar cerita. Faktor yang pertama, dia laju. Faktor yang kedua, kata Nabi, walaupun 40 hari dia keluar, tapi kita kena ingat, hari yang pertama, kata Nabi, bila Dajjal ini keluar, panjang hari pertama itu ialah seperti setahun. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Ni hadis ni. Hari pertama seperti setahun, hari yang kedua seperti sebulan, hari yang ketiga seperti seminggu, hari yang keempat, kata Rasulullah, seperti hari-hari biasa kalian. Andainya zaman Nabi ada jam, Nabi akan sebut hari yang keempat ialah kembali kepada 24 jam. Ulama bahas, Nabi kata hari pertama seperti setahun tu simbolik ke memang hakikat? Kata para ulama, hakikat. Hari pertama Dajjal muncul, terbit matahari di Asfahan atau di Khurasan. Di Asfahan atau di Khurasan, bila dia keluar pagi itu, dia kumpul pengikut dia 70,000, dia isytihar, aku Tuhan. Semua 70,000 Yahudi pengikut kanan tadi akan mengaku, kamu Tuhan kami. Pada Dajjal, hari dia mengaku tu, nak habis hari pertama itu panjangnya seperti
24 jam kali dengan 365. Kali ingat sekarang siapa ada yang set 24 jam kali 365 dapat berapa ribu jam hari pertama Dajjal keluar? Lebih kurang 8,000. Ini tak ada kos matematik, tak ada. Semua pendidikan seni ke apa? 8,8760. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik dengar siap-siap daripada hari Dajjal keluar baru tahu. Angka itu bukanlah angka yang Nabi nak sebut untuk bagi tahu kata panjang dah. Angka tu Nabi nak bagi tahu itulah realitinya. Iaitu hari pertama pagi Dajjal keluar itu, kalau kita hari ni nak habis sehari 24 jam, hari pertama Dajjal keluar tu 8,760. Apa bukti dia bahawa perkataan Nabi itu hakikat? Buktinya ialah bila Nabi sebut hari keempat, barulah masa akan kembali seperti hari-hari biasa kalian. Nabi kata. Bukti yang kedua, sahabat tanya, ya Rasulullah, apabila hari pertama Dajjal keluar tu panjang, adakah cukup kami solat 5 waktu? Nabi jawab apa? Tidak, tak cukup. Maksudnya hari pertama Dajjal keluar yang panjang setahun tu bukan 24 jam, takkan tetapi adalah 8,700 jam lebih itu. Dan kita mesti semayang sebanyak bilangan solat yang kita lakukan selama setahun. Semua ulama urai begitu. Macam mana Ustaz? Tengok macam dia suasana macam tu, dia boleh jadi macam ni. Pagi tu dia jadi lama, suasana pukul 6 tu dia jadi lama. Kita tengok jam kan, pukul 6, pukul 7, pukul 8 dia gelap je. Pukul 9 pagi gelap je. 10, 11, 12, 1, 2. Nak kena mayang Zuhur dah. Bila tengok jam pukul 2 nak kena mayang Zuhur dah. Semayang walaupun masih gelap. Jam berjalan. Saya dengar daripada beberapa ulama hadis, semua hurai begitu, termasuk Syekh Fahmi Zamzam dan Dr. Umar Abdul Kafi. Bila kita tengok jam 3, 4 petang, gelap lagi, gelap pagi 5 petang. Nak kena mayang asar dah, semayang. Nabi dah jawab benda tu bila sahabat tanya, ya Rasulullah, apabila masa Dajjal keluar hari pertama itu jadi setahun, apakah cukup kami solat 5 waktu? Nabi kata, la, uqduru laha qadra. Kalian mesti buat anggaran tiap-tiap waktu tu. Zaman sahabat mereka tak ada jam, mereka semayang ikut tengok kepada suasana, cuaca dan sebagainya, matahari, banyaklah macam-macam lah. Panjang, yang tu uraian dia panjang. Jadi itulah 40 hari Dajjal. Sahabat tanya, ya Rasulullah, hari pertama setahun, jadi 360 hari. Hari kedua sebulan, 30 hari. Hari ketiga seminggu. Hari keempat sama macam hari biasa. Maksudnya 360 campur 30 campur 7 campur 37. Berapa? Lebih kurang 400. Semua otak kanan. 360 439 juga, lebih kurang 439 hari. Dajjal dengan kelajuan anginnya, dia akan melata di seluruh muka bumi Allah ini dengan bala tenteranya selama lebih kurang 440 hari. Kata Nabi, ketika dia keluar, tidak ada sepotong roti pun, dan ketika mana Dajjal keluar, tidak akan ada setitis air pun untuk diminum. Di benua mana? Di Asia Barat ataupun di Afrika saja? Jawapannya di seluruh muka bumi Allah. Besar tak fitnah dia? Besar.
Ada tak orang boleh dapat ayam? Jawapannya ada. Apakah bayarannya? Bayarannya ialah, wahai Dajjal, kau Tuhan kami. Okay, ambil. Ini bayaran akidah kamu. Okay. Sekali lagi sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, orang beriman makan apa? Ini pun ramai orang tak ada jawapan dia. Yang ni satu lagi keajaiban hidup yang akan dilalui oleh saya dan kita semua seandainya kita berada pada zaman itu. Iaitulah Nabi jawab. Nabi jawab apa? Ingat Nabi jawab ayat Zam-Zam dengan buah kurma. Kita mungkin mengharapkan Nabi jawab Zam-Zam dengan buah kurma. Nabi kata makanan orang beriman sepanjang Dajjal keluar ketika itu ialah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Masuk akal? Zikir kenyang. Hai, tak boleh. Nak bagi faham mudah macam mana? Dulu kita puasa Ramadan tahun lepas, ada yang tinggal 4 hari, ada kesan-kesan dia qadha kan, tinggal qadha. Tahun lepas kita puasa Ramadan, seminggu pertama letih tak? Letih lah. Masuk hari ke-15, 18 letih tak? Biasalah, dia biasalah. Jadi macam tak berapa lepak lah. Apatah lagi orang-orang yang berpuasa sepanjang tahun. Contohnya setiap Isnin Khamis dia puasa. Kita benda ni kita tak pernah buat. Sebab tu kita bila puasa Ramadan macam berjuang, berjihad fisabilillah 1000 km. Dia naik motor gitu, teruk dia ni. Dia kata puasa Ramadan, awak ingat aku ke dia? Rasa nampak teruk ni. Sebab kita tak pernah puasa sepanjang tahun. Siapa pernah jumpa makcik-makcik, tok wan tu yang berpuasa 3 bulan berturut-turut? Pernah tak? Bukannya 90 hari tak makan apa. Maksudnya buka lah maghrib, buka esok pula. Rejab, Syaban, Ramadan. Zaman lah kurang dah. Zaman dulu banyak. Jiran saya ada seorang. Dulu senang jumpa makcik, tok wan ni, dia akan puasa Rejab, Syaban, Ramadan. 3 bulan 90 hari sepanjang selama dia hidup ni. Ada seorang makcik, jiran saya tu pakcik, dia dah puasa umur sampai 70 lebih. Sampailah tahun dia meninggal tu pun masih lagi hidup puasa 3 bulan. Ada seorang tok saya jumpa puasa 3 bulan. Berbelah tahun dah. Rejab masuk hari pertama, habis 30 Ramadan nanti. Lepas tu Syawal baru makan. Hari pertama Syawal, raya kedua start puasa 6 balik. Saya tengok tok ni 60 lebih, suami dia 70 lebih. Saya kata macam tak letih lah. Dia kata, ustaz, bila puasa tiap-tiap tahun ni 3 bulan, sepanjang 3 bulan ni puasa dengan tak puasa sama, dia kata. Nampak tak? Dia kata puasa atau tak puasa, ustaz, sama saja, tak rasa macam biasa. Orang yang telah membiasakan diri dia untuk tidak makan, dia boleh buat. Dia boleh buat. Andainya saya dan siswa-siswi sekalian, muslimin muslimat, andai kita hidup bersama pada zaman itu, kita nak kena tempuh suasana ataupun tempoh pelik dan luar biasa ni. Ini dipanggil tempoh luar biasa, iaitu kita tidak akan makan dan kita tidak akan minum selama 440 hari. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, kami orang Islam waktu itu makan apa? Nabi sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Soalan pertama mai kat kotak pemikiran kita ialah, kenyang ke? Nabi jawab. Nabi kata,
kesemua zikir itu akan membuatkan perut mereka kenyang. La ilaha illallah, pagi kita sebut pagi, la ilaha illallah, berasa macam ada makanan dalam ni. Kenyang itu bukan kenyang ma'nawi, tetapi ia kenyang hakiki. Pagi sampai tengah hari, pukul 2, pukul 3 basah balik. Sebutan zikir pada pagi tadi bukanlah terus kenyang sampai selama dada keluar, tidak. Pukul 2, pukul 3 basah balik, kita pun subhanallah, seolah-olah ada makanan dalam ni. Secara hakikat, bukan secara maknawi, tidak. Kerana nas hadis itu Nabi sebut wa yujra dzalika alaihim majrat ta'am. Zikir-zikir itu akan berperanan mengenyangkan seperti mana makanan itu mengenyangkan mereka. Hak ni yang luar biasa ni. Kita agak-agaklah cara kita malam ni, iman kita boleh pitak takat tu lah. Pakat-pakat muhasabah lah. Senang cerita saya nak sebut, kalau kita berasa benda tu jauh, kalau Dajjal main esok, jauhlah kita. Kalau malam ni pakat berasa jauh, ustaz nak zikir kenyang ustaz, jauhnya rasa. Duk semayang 30 tahun pun tak berasa khusyuk lagi. Tadi semayang isyak pun tak berasa khusyuk lagi. Duk baca Quran tak pernah nak rasa khusyuk lagi ustaz. Macam mana nak zikir bagi kenyang? Maksudnya kalau Dajjal keluar, sungguh kita takkan tahan dengan kelaparan itu. Majoriti ikut Dajjal kan kekal dengan iman? Majoriti akan ikut Dajjal. Tuan-tuan bayang, manusia akan ikut Dajjal ni, kata Nabi, seperti mana lebah yang bila dia terbang berpuluh ribu tu, dia ikut ketua dia sekor. Nabi buat perumpamaan macam tu. Seperti itulah kalian akan melihat manusia yang akan ikut di belakang Dajjal dengan begitu ramai. Bila kita tak tahan dengan tak makan tadi, Dajjal dia main satu tempat, orang akan berimpun. Suasana dia begitu. Contoh dia main merebut. Sini tak mana yang paling besar sekali yang boleh berimpun? Merebut di ATM lah. Takkan nak di simpang 4 MRSM tu. Yang tu itu kecil kawasan dia. Bila dia main satu tempat, dia akan duduk di situ, dia bawa kemewahannya. Apa dia kemewahan dia? Sekarang saya cerita. Dia sampai satu kawasan, dia pun tengok tak mana paling luas. Orang bagi jangan pi tupah, Dajjal dia kita pi tupah. Tupah lagi lah sempit, bodoh. Contohlah. Lepas kata ni, UiTM besar. Nah, pakat main contoh. Semua pakat main. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila Dajjal keluar, makanan tempat kita tak ada ni. Dia keluar di sana, di Iran, Asfahan dan Khurasan. Di New Zealand dah tak ada makanan, tak ada ayam. Di Malaysia dah tak ada makanan, tak ada ayam. Di Afrika dah tak ada makanan, tak ada ayam. Di Amerika dah tak ada makanan, tak ada ayam. Waktu tu dia sampai ke satu tempat. Dia sampai di sini. Nabi sebut dalam hadis, Dajjal dia akan bawa segunung roti. Tuan-tuan pernah tengok ada orang yang tak dapat makanan selama seminggu, yang makan corang sikit je, masing-masing duk jimat makan corang sikit, lepas tu lori makanan main. Jadi macam mana? Saya pernah tengok suasana tu di waktu banjir nama apa? Unak mana urai, unak mare waktu tu di Manik Urai. Saya pergi ke sana bertugas sebagai salah seorang sukarelawan, bawa kereta makanan penuh semua. Kami pergi satu tempat, ada 4,000 orang, 2 buah sekolah yang bersebelahan.
Sekolah rendah sekian-sekian, sekolah rendah sekian-sekian, ada 4,000 orang yang selama 4 hari mereka berjimat-jimat, duduk makan so sikit. Tuan-tuan, bila lori makanan main jadi hujan. Bukan kita kata apa, kita pun sama ni anak kita. Tuan-tuan, bila duduk dalam rumah ada ibu kita, siapa tak sayang mak dia tak makan, dia sanggup berlawan untuk dapatkan makanan, memang yang tu yang berlaku, lawan. Bertumbuk mula-mula tolak dulu, lepas tolak kawan ni tolak, gusti lah kan, pusingan pertama. Tahu. Sebab apa? Semua orang nak selamatkan ibu, ayah, anak-anak, adik-beradik yang duduk dalam bangunan sekolah. Bila Dajjal keluar, macam mana orang kawan-kawan nak buat? Ayah-ayah ramai banyak, mudah dah. Dengan sihir yang ada pada Dajjal, mana-mana tanah yang dia tengok dan dia tunjuk akan naik tumbuh-tumbuhan di situ. Tak tengok filem tu, trend apa? Transcendent lah, filem buat tu. Tentu ingat filem saja-saja. Oh, siapa mengaji bab Dajjal apa semua ni bagi habis, setiap filem yang dia tengok dia boleh terjemahkan metafora dan analogi dalam filem tu. Tengok in time. Hak tu duit akan datang tu. Duit yang akan datang. Tu ada kena-kena dengan Freemason apa semua tu. Kaji bab ni bagi habis, tengok setiap filem. 30-40 filem yang dikeluarkan daripada 2010 sampai hari ni 2015, semua ada kaitan dengan menyediakan bumi ini ke arah menyambut kedatangan Dajjal. Antara sistem-sistem yang akan berlaku telah pun dibongkarkan melalui filem-filem tu. Dulu nak sebut Freemason, Illuminati, New World Order ni lepas rasa rahsia. Sekarang ni habis filem dia tulis Freemason. Tak ada apa lah. Kita je habis filem tu makin lah bawa popcorn. Ni filem tak habis. Kan dia kan parti tengok producer apa semua. Saya tengok semua filem-filem ni, saya tengok. Bila kita tengok, memang terlalu banyak lah yang sengaja didedahkan. Dia tahu orang akhir zaman tengok untuk seronok je, bukan pasal. Balik tuan-tuan, saya pakai kata ni Sabadi suruh tengok filem, tak buka buku kan, dia guna nama saya. Tak percaya tengok saya rakam, dia suruh tengok filem. Kemudian bila dia tunjuk naik tumbuh-tumbuhan. Dalam filem terbaru tu, teknologi menghidupkan tumbuhan. Dajjal ni ketika keseluruhan bumi ni kosong, kering, tanah mana yang dia tunjuk naik pokok, naik pokok nyok, naik pokok makan, ambil naik padi apa semua. Dia buat macam tu, kawasan tu naik padi. Bayaran dia apa dia? Kami bersaksi bahawa kamu adalah Tuhan kami. Tunjuk ke Dajjal. Itu bayaran dia. Bila ayah bawa anak-anak dengan isteri apa semua pakat sebut, ambil makanan. Ambil itu cukup tu. Bukan makanan untuk hari itu saja, cukup. Kerana apabila dia datang, Dajjal akan bawa kemewahan kepada kalian. Para pelajar sekalian, kita boleh bayangkan macam mana manusia akan rumun Dajjal. Bila syarikat tudung buat offer, orang sanggup duduk 4 jam nak tunggu kedai tudung tu buka. Syarikat kasut buat offer, orang perempuan rapat terus pegang ni. Semua jadi Spiderman, patutnya Spider-Woman tu. Ni pakat rapat 6 jam tunggu untuk dapatkan kasut cantik dan tudung cantik. Kalau Dajjal panggil satu keluarga, dia buat keluar banyak ni emas waktu tu.
ketika zaman yang kering kontang, bukan kata reta, makanan dan minuman pun tak ada, dia panggil Haji Rahim Pumai. Haji Rahim kata, kami memang perlulah Tuhan uji kami, Allah uji kami. Mulut dia akan sebut tu, Allah uji kami, tanah tak ada, tak ada tanaman apa semua ni. Dan dia kata, tak apa Haji, sabar. Haji Pumai semua anak-anak Haji dengan isteri apa semua mai mengaku, saya Tuhan, saya akan bagi semua ada di tangan saya ni, emas. Melompat kawan dia balik, buat main anak isteri dia pun ambil, cekak, mengaku kamulah Tuhan, dia pun bagi balik. Main orang lain pula. Banyak mana pun manusia takkan habis kekayaan yang dibawa oleh Dajjal. Sebab tu Nabi sebut, nak bagi kita faham, Nabi kata dia membawa segunung makanan, tak habis. Dia main parking di ATM ni, segunung makanan, segunung emas. Ketika mana dia mengarahkan kepada beberapa bahagian tanah yang mengandungi kekayaannya, tuan-tuan, di tanah kita duduk ni, sebahagian-sebahagiannya masih ada emas, masih ada timah, masih ada besi, masih ada benda-benda berharga. Kita tak tahu. Bila dia tunjuk satu tempat, keluar ketui emas apa semua, kelak, dia disuruh ambil. Hari ini manusia, tahap iman saya dan kita semua hari ini, benda berbayang pun kita sanggup keluarkan dalam keadaan kita tidaklah tertekan. Makanan ada, beasiswa ada, kerja ada. Ni dalam keadaan macam ni, manusia sanggup menghabiskan ratus ribu ringgit, juta ringgit untuk satu benda, hanya mengisi nafsu saja. Boleh orang buat banyak. Saya selalu sebut, sebab benda tu saya tengok depan mata saya. Apa nama ni, waktu final Malaysia Kedah lawan apa? Ubat tak tahulah, buat warung boleh kan? Kami tak boleh tengok bola Ustaz. Kami duduk tengok Al-Qudiyah. Kedah lawan Selangor. Hari tu kami bertolak nak pergi ke umrah, hari yang sama. Allah bah Kedah macam saya kata, man, dengan bendera, dengan apa. Saya kat kutu orang Kedah, saya orang Kedah tak kan. Saya kata ni ramai ni. Bila malam perlawanan, berapa orang? Lebih kurang 30,000 orang. Dia berkata sama banyak dengan penyokong Selangor. 30,000 orang. Seorang habis berapa? Tiket 50, bah 100. Kita kata ada mereka tak makan, semua berzikir. Murah sangat lah. 200 lah habis kan. Beli jersey, dia perak, dia beli hatu pula, pafla beli 200 ringgit kali 30,000, 30,000 orang. Manusia sanggup bayar, bukan ambil duit lah, sanggup bayar kerah tenaga, kerah masa, duit ringgit, sanggup. Apatah lagi ketika mana Dajjal mai, bukan 30,000 orang akan umum dia satu tempat, ratus ribu orang. Tengoklah yang kita risau. Kemudian bila habis, oh dekat sebelah, subhanallah, habis lah. Jadi qadimah tentang Dajjal kan. Habis berapa saat saya mula, oh memang kena berhenti ke sebelah 15 minit lagi. Alhamdulillah, saya pun tak sedar terpercepatnya masa kan. Jadi tuan-tuan sekalian, yang seterusnya, Dajjal ni bila dah ramai manusia yang akan terpengaruh dengan dia, orang tak ada makanan, tekanan keluarga dan sebagainya, hanya keluarga-keluarga beriman yang boleh bertahan. Nabi cerita ada keluarga ayah dia beriman,
Isteri tak beriman, anak-anak tak beriman. Bukan tak beriman, Islam, tapi hak macam hari ni tuan-tuan tengok, 70% daripada orang Malaysia meninggalkan solat, maka mereka adalah orang-orang fasik. Bukan saya sebut ulama yang kategorikan. Tuan-tuan, 70% meninggalkan solat. Mereka ni selamat tak dengan Dajjal? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan sebab itu, ada orang lelaki-lelaki, suami ataupun ayah, dia beriman. Hal lain ni biasa. Isteri dia pakai t-shirt, kalau pergi pasar malam pakai t-shirt, pakai seluar jihad. Ramai orang pakai, majoriti orang perempuan pakai hari ni. Yang dikira tidak menutup aurat tu, ayah abang siap jaga dia elok. Apabila Dajjal mai, si suami ni duduk di rumah, sebab Nabi pesan jangan keluar daripada tempat kamu apabila kamu mendengar berita Dajjal sampai. Kan merebut luar, Dajjal mai satu tempat, kita dengar dia berhimpun di sini, betapa hati kita nak pergi. Memang nak pergi, tapi Nabi suruh tunggu, jangan pergi. Ada orang lelaki-lelaki, dia dah tutup pintu apa semua, dia dah terang dah ke anak isteri dia. Bila balik sikit, isteri dia buka pintu, lari main juga. Pasal apa? Pasal ini orang Dajjal sedang membahagikan emas dan perak. Takkan nak duduk saja di rumah. Masuk akal kan nak duduk saja di rumah. Jiran buat balik satu beg, dia ingat, oi, hampa tak keluar kita. Kami dapat 600 perhiasan emas tadi Dajjal baru bagi. Ni Dajjal Dina balik tak tu. Dia balik, dia sadar, dia sebut, lepas ni keluarga beriman ni, suami dia punya duk jaga dah. Ni Nabi sebut suami dia punya jaga, jiran balik duk layu kan, duk ni Habib jual. Kawan ni buka tingkap, tengok suami dia balik ke apa. Yang ni saya buat contoh, dia pun keluar dan pergi. Sehingga kata Rasulullah, kamu akan mendapati sebahagian daripada kalian akan mengikat isterinya, anak-anak perempuannya, ibunya, daripada keluar dan berjumpa dengan Dajjal. Hadis tu juga sanadnya elok, baik. Ikat. Sebab apa? Sebab ada yang tak ikat, keluar juga pergi. Kan? Macam contoh saya buat tak salah, promosi kan, syarikat tu buat promosi, orang perempuan rabat pagang. Pernah jumpa ada orang lelaki rabat pagang nak pergi kedai Al-Ihsan? Ada? Jarang. Tapi perempuan nama dia akan buat benda yang luar biasa. Jadi orang lelaki ke orang perempuan ke, di akhir zaman ni pakat-pakat jaga. Nabi bagi tahu. Saya nak sebut satu benda aja yang Rasulullah pesan untuk membentengi diri kita daripada Dajjal. Peganglah betul-betul. Sebab saya kalau jemputan daripada universiti ni, saya jarang nak tolak. Sebolehnya saya main juga. Terlalu banyak lah yang minta kan. Masjid tu saya kata lah, sehari kalau 3, sebulan 90 masjid. Tak masuk jabatan kerajaan minta kan. Tapi kalau universiti, saya jarang tolak. Nak jumpa dengan adik-adik para pelajar, nak bagi tahu benda ni. Satu nasihat daripada Nabi SAW yang sangat berharga untuk selamat daripada fitnah yang paling besar dalam alam ni. Fitnah Dajjal ni adalah fitnah yang paling besar dalam alam ini. Nabi sebut dalam hadis sahih, Nabi kata semenjak diciptakan Adam sampai kiamat, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Nabi kata, sesiapa yang membaca 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi, maka dia akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Nak baca hak mana ustaz? 10 pertama ke 10 akhir? Dua-dua hadis sahih.
Yang tadi saya mula tadi 10 yang pertama. 10 yang terakhir surah Kahfi bermula daripada ayat 101 sampai ayat 110. Para pelajar sekalian, siswa-siswi sekalian, baca. Kita duduk zaman dia, dekat jangan. Subhanallah. Pasti pos setiap ceramah saya kalau ceramah, kalau sampai Sarawak pun dekat. Sebelum mula Al-Kuliah TV3 rakaman, kamera lagi besar pada ni halus dia ni kan, ni pun halus lagi kamera lepak ni kan, dah lah 3 besar kan. Sebelum mula rakaman Al-Kuliah pun saya akan baca surah Kahfi. Pasti faham rahsia dia. Allahu Akbar. Siapa nak tengok rahsia dia, amal surah Kahfi 10 ayat pertama dan juga 10 ayat terakhir surah Kahfi selama 40 hari, dia akan nampak rahsia yang insya-Allah dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak cakap pasal premission kan, rajin amal surah Kahfi. Kadang-kadang Allah buka dalam mimpi, Tuhan tunjuk Freemason ni siapa. Di Malaysia ada dia rakaman live ni. Orang biasa atau orang besar Ustaz? Orang besar. Yang tu bukan hadis, tapi benda ni Allah akan bagi bila mana Allah menyediakan senjata yang paling tuntas untuk umat akhir zaman, iaitulah surah Kahfi. Sebenarnya dia bukan menolak Dajjal. Surah Kahfi ni bukan sahaja menolak fitnah Dajjal, bahkan surah Kahfi dia menolak semua bibit-bibit fitnah yang ada di akhir zaman. Kita berada pada satu zaman, kita kan duduk tahun ni tadi, 4 tahun ni dah ni. Kita berada pada satu zaman kemuncak kepada fitnah alam ini. Sebelum bapa kepada semua fitnah nak keluar yang namanya Dajjal, ke semua jenis fitnah akan keluar tahun ni. Dengan sebab tu Nabi syarat kita baca dua-dua ni, baca 10 ayat pertama dan baca 10 ayat terakhir. Dia mempunyai fungsi yang agak berbeza, tetapi kedua-dua tempat itu menolak fitnah. Dia tolak fitnah. Buat tuan-tuan buat, para pelajar siswa-siswi buat. Semayang jangan tinggal lah. Tak hidup puluh ni. Saya 3 kali lah, 3 round dah ulang surah Kahfi ni. Subuh mayang lah, subuh dengan zuhur dah sebab dia nak fokus ni. Tak tu luku pula. Semayang jangan tinggal lah, semayang jangan tinggal. Betul, kita duduk akhir zaman ni, siapa amal 2 senjata tu, Allah buka banyak rahsia. Tapi waktu amal jangan niat mana dia rahsia Tuhan nak buka ni, dia cari kan. Macam saya keluar apa, dia tengok rahsia Tuhan, cari tak dapat, cari tak dapat, tak cari Allah akan buka. Tuan-tuan akan tengok betapa banyak rahsia akhir zaman ni untuk kita berhati-hati. Antaranya ialah hari ni kan banyak semua mendakwa Islam. Ustaz Islam mana hak betul ni? Kawan ni kata dia Islam, kawan ni kata dia Islam, dia Islam. Macam-macam punya kumpulan yang ada akhir zaman ni. Ustaz, yang mana satu yang betul Ustaz? Amal surah Kahfi. Allah tunjuk, Allah buka, ikut yang ni. Dan saya rasa sekadar tu dulu, insya-Allah hari ni cara ringkas tu kita sentuh sebahagian cerita tentang Dajjal, dan moga-moga mukadimah tadi dapat memberikan manfaat kepada saya dan kita semua untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan di akhir zaman yang sangat mencabar ni. Sama-sama lah jaga diri kita, kerana kita berada sangat hampir pada zaman tu. Bakat beramal, kita takut bila Dajjal keluar, kalau kita pergi turut dia, kita pergi turut dia mengaku ketuhanannya, habis dah.
habis kita duduk dalam neraka, malaikat cop kita khalidan mukhallada, kekal. Jadi sama-sama kita beramal dengan apa yang kita dapat pada malam ni. Aku qali hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.